Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah taala masih lagi beri peluang pada kita. Allah taala beri kesempatan, Allah taala beri masa untuk kita boleh bangun, boleh menghirup nyawa, menghirup udara yang nyaman. Oksigen Allah Ta'ala bagi free dekat kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita untuk beribadah, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi ini insya-Allah saya akan cuba mengajak pendengar sekalian untuk kita buat satu perkara yang dituntut pada kita bila mana kita dalam musim PKP ni, kita dalam keadaan COVID, dalam keadaan kita dikurung, dan sememang pun tuntutan agama pun minta macam tu. Bila mana timbulnya satu wabak, satu penyakit, maka diamkanlah diri di rumah masing-masing. Tempat yang paling selamat, tempat yang paling aman, tempat yang paling elok untuk kita kuarantin. Istilah kata, kita jauhkan diri daripada yang tak elok ni, atau wabak penyakit ni, ialah di rumah kita. Niatkan kita beruzlah sepanjang kita berada di rumah ni, musim PKP, niatkan kita beruzlah. Kita muhasabah diri kita, kita renung balik dalam diri kita ni, apa yang kurang, apa yang tak kena lagi, dan apa yang sepatutnya aku lakukan. Kalau dulu Allah Ta'ala bagi peluang yang banyak, kita boleh pergi ke masjid, kita hadir ke kuliah, kita boleh bekerja, kita boleh berjumpa dengan kawan-kawan. Bila mai PKP ni, kita terpaksa berdiam diri di rumah, tak boleh bergerak, tak pergi ke mana. Ambil peluang yang ada ini, masa yang ada ni, untuk tingkatkan amalan ibadah kita. Bukti kata kita betul-betul ikhlas buat satu kerana Allah Ta'ala. Masa ni, sekarang ni, kita perkara sunat yang kita duk buat di masjid, jumpa dengan orang, berhadapan dengan orang, ketika kita duduk seorang diri, kita buat ke tak buat? Ini adalah ujian kepada kita. Bukti kata kita memang buat lillahi ta'ala, bukan kerana manusia. Kita buat kerana Allah Ta'ala, mempraktikkan ihsan ataupun tasawuf yang ada dalam diri kita. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, al-ihsan wa an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dikatakan ihsan itu ialah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan kamu melihat Allah Taala. Seakan kita nampak Allah Taala duduk di depan kita, dan sememangnya Allah Taala kita tak boleh tengok dia, melainkan di akhirat nanti. Fa in lam takun tarahu, kamu tak nampaknya, fa innahu yaraka, sungguhnya Allah Taala Maha melihat kamu. Jadi nak praktikkan kata-kata ihsan ini, maka ketiga inilah, ketika PKP ini, ketika mana duduk di rumah, ketika mana kita berdiam berseorang diri ataupun bersama dengan keluarga, maka ketika itulah masa untuk kita menguji tasawuf ataupun keikhlasan yang ada dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini nak mengajak tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar sekalian untuk sama-sama kita mengisi, menyusun dan juga meletakkan salah satu daripada amalan ataupun perkara yang kita lakukan dalam musim PKP ni. Banyak nak buat aktiviti dalam musim PKP ni. Kalau kreatif, kalau kita istilah kata orang Kedah kata, kalau torah duduk, insya-Allah banyak benda kita boleh buat. Kalau nak benda tu banyak sangat, kemah rumah. Zaman lah ni tengok, bila kata musim PKP, orang pakat duk pi serbu kedai hardware, beli cat rumah, buat bagi lawa, bubuh ni. Kena kuarantin pula, pakai gelang merah, gelang pink, tak boleh pi ke mana. Hello pi ke Shopee, Hello pi ke Lazada, order satu tong cat, cat rumah bagi lawa. Tak apalah, musim PKP antara aktiviti yang boleh dilakukan. Tapi walau bagaimanapun,
Seperti mana anda sebutkan di awal tadi, kita nak buktikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita pakat-pakat letakkan dalam diary kita, letakkan di dalam buku catatan ataupun kehidupan kita. Tentatif mula daripada bangkit tidur sampai tidur semula, selitkan di celah-celah tu amalan untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih khusus lagi, seeloknya bila kata di musim musibah ataupun ketika mana kita diuji, Allah Subhanahu Wa Taala nak dengar sangat rintihan. Allah Taala nak dengar sangat permintaan daripada hamba. Malahan Allah Taala duduk dekat sangat ni ketika mana kita diuji. Ujian macam-macam sekarang ni. Hak meneganya tak boleh menega, hak bekerjanya tak boleh pergi bekerja, hak berbisnes tak boleh berbisnes. Macam-macam ujian yang kita hadapi sekarang ni. Maka pada ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala nak dengar sangat kita punya rintihan. Allah Taala nak dengar sangat doa. Allah Taala nak dengar sangat permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amat malang bagi orang yang diuji tapi tak mau sedar diri. Dia dah dites, diberikan satu halangan, satu musibah, satu mudarat, tapi tetap juga tak mau nak sedar. Tetap juga tak mau nak minta pada Allah Taala. Tak apa, aku ada ubat. Aku ada. Ni orang yang sombong. Tanda orang sombong ialah ketika mana dia ditimpa musibah, tak mau nak minta tolong ke orang. Tak apa, aku boleh buat. Aku ada kekuatan, aku ada kemampuan, aku ada duit, aku ada tu, aku ada ni. Tak mau nak juga berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada sifat sombong. Jadi, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada nak mengajak semua sidang pendengar pada hari ini, jom bermula daripada hari ini, hari Khamis, kita pakat sama-sama panjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara khususnya ingin anda sampaikan di sini amalan yang dilakukan oleh salafus salih. Khususnya ketika mana kita ditimpa musibah wabak, khususnya COVID-19 ini, marilah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan banyak. Amalan yang kita nak buat banyak, dengan qunut nazilahnya, dengan sayyidul istighfar, dengan al-ma'surat, dengan doa-doa yang lain yang diajar oleh Rasulullah, zikir-zikir yang lain. Cuma pada hari ini anda nak membawa pada pendengar sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita sama-sama letakkan satu kenangan indah. Kita mulakan amalan membaca Hizib Nasar. Nak ajak semua pakat-pakat kita baca Hizib Nasar ni yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Dan dijadikan amalan harian oleh ulama-ulama di negeri Syam. Di Syria sana, boleh dikatakan setiap para alim ulama hafal Hizib Nasar ni. Kita jadikan dia amalan. Dan sememangnya Hizib Nasar tu secara khususnya kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dalam setengah-tengah zikir tu, zikir yang panjang, di antara di celah-celah zikir tu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada binatang yang berbisa, daripada kalajengking, daripada ulat, daripada hasad dengki, daripada pemimpin yang zalim, daripada orang yang cuba nak buat mudarat kepada kita, daripada benda-benda yang tak nampak. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha. Tu petikan daripada ayat Al-Quran. Mohon pada Allah Ta'ala, mohon lindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini daripada dabatin, binatang-binatang yang melata. Antaranya benda ni, dia merayap, dia menumpang kepada kita, memberi mudarat kepada kita. Virus COVID, coronavirus, dia tak akan hidup melainkan dia ada perumah. Dan perumah tu adalah manusia. Kita adalah pembawa kepada COVID-19 ni. Mohon Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindungi kita daripada musibah COVID ini. Kalau dia mai pun tak memberi kesan kepada kita. Allah Ta'ala yang mencipta dia, Allah Ta'ala lah yang berkuasa untuk melenyapkan COVID ni daripada kita semua. Jadi, minta pada Allah Ta'ala. Kalau minta sama manusia, apa yang boleh buat sangat? Selain daripada ikhtiar, kita minta tolong juga dekat orang. Ya, sebagai ikhtiar. Ikhtiar, mailah tolong ku rumah terbakar ni. Tapi dalam masa yang sama, minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, rumah terbakar ni, mai tolong, mai juri, telefon bomba. Tapi dalam masa yang sama, jangan putih pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, anda akan baca Hizib Nasar ini. Bagi siapa yang ada teks itu, pakat-pakat baca. Kalau tak boleh pun,
Mula daripada minit ini buat siap-siap. Daripada minit saat ini kita akan baca ulang selalu. Tiap-tiap hari kita ulang. Seeloknya baca pada sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu petang. Insya-Allah dengan tekad, dengan niat, dengan keyakinan, moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. Kesan daripada hizib yang kita alunkan nanti, Allah Taala akan lindungi kita. Kadang tu ada setengah orang mai duk berjumpa, kata macam mana ustaz saya ni tak boleh nak duk gangguan ni. Baca hizib ni. Ini pelindung Allah Taala bagi kat kita dah. Allah Taala hantar melalui Imam An-Nawawi yang menyusun. Ikut tu banyak lagi zikir-zikir yang lain. Bukan abang kata zikir lain tak boleh pakai, boleh. Tapi yang ni yang boleh anda kongsikan ni bila mana anda dapat sendiri daripada guru anda. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi, juga daripada Syekh Nuruddin Marbu Banjar Al-Makki yang memberikan kepada anda dan juga sahabat-sahabat ketika mana belajar di Derang dulu. Jadi bila anda dapat tu anda nak kongsikan, anda nak sampaikan, anda nakkan kalau boleh biarlah ilmu ni berkembang untuk kita amalkan semuanya, jadikan panduan dalam kehidupan kita. Jadi amalan salafus soleh ni elok kita terapkan. Kita duk minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita agar dijadikan kehidupan kita ni seperti pada para alim ulama. Allahumma hayyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami seperti mana hidupnya para alim ulama. Wa amitna bimautis syuhada. Matikanlah kami dalam keadaan syahid. Maksudnya dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wahsyurna fi zumratil awliya. Himpunkanlah kami di dalam kalangan para walimu, orang yang dekat denganmu ya Allah. Wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan masukkanlah kami bersama dengan para nabimu alaihimus salatu wassalam. Salam sejahtera ke atas mereka semua. Kita minta pada Allah Ta'ala. Jadi kalau minta saja, kita tak pulun buat, kita tak mau contohi, kita tak mau ikut, tak mau baca sejarah hidup, tak mau ikut perjalanan yang ditunjukkan oleh para alim ulama, macam mana kita nak jadi macam mana kehidupan para alim ulama? Maka di antaranya praktikkanlah bacaan hizib, bacaan zikir, amalan-amalan yang dilakukan oleh salafus salih, para alim ulama, maka insya-Allah kita akan tergolong di dalam golongan-golongan yang disebutkan di dalam doa tadi. Anda baca, pakat-pakat ikut dan jadikan dia amalan harian, pagi sekali, petang sekali, insya-Allah dengan keyakinan yang tinggi Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara diri kita semua insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله الله الله
الله ربي لا إله إلا الله. الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعياذك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك ومن شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق.
حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkat bacaan Hizib Nasr ini Allah Subhanahu wa taala mendengar permintaan kita, mendengar rintihan kita, memenuhi segala hajat kita, menjauhkan kita daripada musibah COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan diri kita, keluarga kita, harta kita, sahabat-sahabat kita semua selamat daripada sebarang kemudaratan, insya-Allah. Jadi jadikanlah dia sebagai amalan. Hidupkan dia dengan setiap pagi lepas pada sembahyang subuh baca, lepas pada sembahyang asar pakai baca, dan jadikan dia tu, kita hafal dia ni biar dia sentiasa berada dalam diri kita. Baca masa sambil bawa kereta pun tak apa. Jadi gunakan peluang masa kita di PKP, tak boleh bergerak pergi ke mana, duduk di rumah, pakai baca, dan kita jadikan dia tu hafalan rutin harian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua. Jadi sekadar itulah yang boleh aku berkongsi bersama pada hari ini untuk manfaat semua pendengar, tuan-tuan dan puan-puan, dan jadikanlah rutin amal harian kita, insya-Allah. Jadi mohon maaf atas salah kata, tersilap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.